Berkata pengarang, dan bahagi yang kedua, perbuatan yang jadi murtad, iaitu seperti ia sujud bagi berhala atau syamsun, matahari, atau bagi makhluk. Sujud kepada makhluk selain daripada Allah boleh membatalkan iman. Bagi contoh, sujud berhala, murtad. Sujud matahari, murtad. Sujud makhluk selain daripada Allah, murtad. Kerana apa? Kerana sujud ni, dia satu perbuatan yang paling banyak, paling agung. Sujud ni adalah perbuatan yang paling agung. Dalam sembahyang kita sekalipun, banyak rukun-rukun fi'li, perbuatan-perbuatan dalam sembahyang. Ada berdirinya, ada sujudnya, ada rukuk, ada duduk dan sebagainya. Ada bacaan-bacaan tertentu. Perkara yang paling besar dalam sembahyang kita adalah sujud. Dia panggil prime time. Kita kalau sehari 24 jam, tempat yang waktu yang paling prime time, yang paling agung dalam 24 jam kita tu, orang lain lah dah buat kajian lah. Bagi mereka, kebanyakan orang, sekurang-kurangnya di Malaysia, prime time dia, waktu agung dia, waktu yang paling kemuncak dia adalah pukul 8. Pukul 7 semakin kemuncak, pukul 8 kemuncak sungguh, pukul 9, pukul 10 makin menurun. Orang nak tidur dah. Waktu tu baru habis kerja. Waktu tu waktu berehat-rehat dan sebagainya. Sebab tu berita pukul 8. Sebab tu cerita-cerita Melayu pukul 7, walaupun dibantah oleh ramai orang. Buat cerita Melayu pukul 7. Cerita yang bagi mereka tu sedap lah, saya tak pernah tengok pun. Menyebabkan ganggu maghrib. Kenapa masih lagi kekal ada cerita pukul 7? Buatlah cerita lain. Cerita Cina ke, cerita India ke, kan? Sebab waktu tu mereka berehat. Tapi kita waktu tu, waktu yang paling penting sekali untuk ajar anak-anak mengaji. Waktu 7, bermula pukul 7, masuk pukul 8 prime time dia. Waktu nak pergi masjid dan sebagainya. Tapi dia duduk je kat waktu 7 sebab itu prime time. Iaitu pukul 8 betul-betul. Begitu juga dalam sembahyang, prime time dia, waktu yang paling kemuncak adalah sujud. Dan sujud ini melibatkan anggota yang paling banyak dalam sembahyang. Kalau berdiri, kita pakai 2 tapak kaki aja. Kalau duduk, kita pakai betis sikit, paha, punggung. Kalau rukuk, gini. Cuma 2 je tapak kaki atas lantai. Maknanya, anggota yang paling banyak, iaitu 7 anggota, ketika sembahyang adalah sujud. Dia ada satu perbuatan yang agung, rukun yang paling besar dalam sembahyang. Maka kerana itu, dengan sujud kepada selain daripada Allah, bila ianya paling agung, maka layak hanya untuk Allah. Perbuatan itu yang dipanggil sujud tadi tu. Jadi siapa yang sujud selain daripada Allah, iaitu makhluk contohnya, dia sujud pada makhluk, maka murtadlah ia. Kerana sujud adalah satu-satunya perbuatan yang dikhaskan. Dia termasuk rukuk juga, tapi rukuk ni bahas lain lagi. Dia masih lagi ada maafnya rukuk ni. Tapi sujud tiada maaf bagimu. Hanya satu-satunya perbuatan yang khas untuk Allah adalah sujud. Termasuk rukuk, tapi sujud lebih lagi. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Sujud tu waktu yang paling kemuncak. Rukuk tu ada perbincangan lagi. Kerana sujud adalah satu perbuatan yang semata-mata kerana Allah. Berbeza dengan berdiri. Saya selalu sebut ayat ni. Berbeza dengan berdiri. Berdiri, kadang-kadang kita berdiri saja-saja. Kenapa saja je? Dah penat duduk, berdiri.
Kadang-kadang kita berdiri buat macam-macam ketika kita berdiri. Dan kadang-kadang kita duduk, macam-macam kita buat duduk. Duduk tengok TV. Duduk makan. Jadi perbuatan duduk, perbuatan berdiri adalah perbuatan yang ada di dalam sembahyang dan ada di luar sembahyang. Di dalam sembahyang kita panggil qiyam, masa berdiri dengan niat. Masa duduk kita panggil duduk di antara dua sujud. Kita panggil duduk tahiyat awal, kita panggil duduk tahiyat akhir. Tapi sujud di luar sembahyang tak ada. Sujud hanya ada semata-mata di dalam sembahyang sahaja. Kerana sujud ni satu-satunya perbuatan semata-mata ibadah khas untuk Allah.